Pengertian TikTok. TikTok merupakan sebuah aplikasi yang memberikan kesan yang unik dan menarik yang boleh digunakan oleh para pengguna aplikasi ini dengan mudah untuk membuat video pendek yang hebat dan boleh menarik perhatian ramai orang untuk melihatnya. Apakah kaitan agama, sains dan teknologi serta media sosial yakni TikTok? Kita sebagai khalifah di bumi yang dijadikan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah yakni agama mengikut peredaran zaman, sains dan teknologi yang kini masyarakat lebih menggunakan aplikasi berakseskan internet yakni media sosial ataupun TikTok berbanding media yang lain kerana kajian mendapati manusia akan suka mendengar tidak lebih 3 minit. Seperti biasa, dengan semua platform, beberapa saat pertama adalah penting. Tambahan pula, para da'i milenial lebih ramai muncul dan pelbagai ilmu sama ada duniawi maupun ukhrawi. Begitu hebat sains dan teknologi dalam media sosial dalam keagamaan. Mengikut Mufti Wilayah Persekutuan edisi ke-472, penggunaan media sosial termasuk TikTok adalah dibolehkan. Pertepatan kaedah yang membawa maksud pada asas satu hukum itu adalah diharuskan sehingga terdapat dalil ke atas pengharamannya. Boleh lihat Al-Ta'rifat 59, Al-Kuliah 290. TikTok boleh dikategorikan kepada 3 hukum iaitu makruh, haram ataupun dibenarkan. Makruh sekiranya ia tidak membawa apa-apa kebaikan kepada masyarakat. Haram sekiranya TikTok itu membawa keburukan kepada masyarakat. Dan dibenarkan sekiranya TikTok itu membawa faedah kepada masyarakat. Tajuk seterusnya ialah etika penggunaan media sosial. Yang pertama, jangan masukkan diri anda ke dalam perkara yang anda tidak tahu. Yang kedua, tidak berkata atau mengeluarkan pendapat tentang khabar angin yang akan membawa kepada fitnah. Yang ketiga, mencegah diri daripada melakukan sindiran dan penghinaan terhadap orang lain. Yang keempat, menjaga waktu agar tidak membuang masa pada perkara yang tidak berfaedah. Setiap orang mestilah menjaga lidah dan tangannya sama ada dia berkata ataupun menulis perkara-perkara kebaikan lalu akan diberikan ganjaran atas perbuatan baiknya. Seperti firman Allah dalam surah Al-Qaf ayat 18, tiada satu perkataan pun yang diucapkan melainkan ada malaikat penjaga di sisinya yang sentiasa bersedia untuk mencatatnya. Isi yang kedua berkaitan dengan medium dakwah. Pada era modernisasi ini, majoriti pendakwah menggunakan platform TikTok sebagai medium perkongsian maklumat. Dengan ini, dapat merapatkan jurang antara pendakwah dengan masyarakat khususnya generasi muda. Walaupun durasi TikTok pendek, tetapi mampu menarik minat masyarakat kerana isinya padat dan menarik. Menurut hadis riwayat Al-Bukhari, sampaikanlah kalian daripadaku walaupun sepotong ayat. Contoh pendakwah terkenal di TikTok ialah seperti Samsul Debat, Azhar Idrus, Asma Harun dan ramai lagi. Wahai orang-orang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa berita, maka selidikilah kebenarannya, supaya kamu tidak menimpa sesebuah kaum perkara yang tidak diingini akibat kejahilanmu. Surah Al-Hujurat. Dekat sini Allah terangkan tentang konsep tabayun. Tabayun itu apa? Tabayun adalah perkataan bahasa Arab yang membawa maksud sabit atau menyemak asas kebenaran. Melihat kepada sumber Al-Quran, Allah SWT menggesa kita supaya mengetahui sumber berita sama ada daripada orang fasik atau tidak. Kita perlulah mencermati dan menyiasat sesebuah berita, terutama kita perolehi daripada media sosial. Tidak pasti jangan kongsi, jika tidak tahu bertanyalah kepada pakar. Ini disebut di dalam surah An-Nahlu. Fas'alu ahli zikra in kuntum la ta'lamun. Seperti yang kita maklum, dalam TikTok bukan sahaja medium hiburan, malah di dalam TikTok kita dapat melihat medium ilmu umum. Yang mana kita dapat lihat contohnya seperti influencer Khairul Amin yang berkongsi ilmu masakan dan kulinari. Kan di dalam TikTok Khairul Amin, dia mengubah perspektif manusia bahawa memasak itu tidak renyah, malah mudah. Kan seterusnya kita melihat Dr. Inky dan Dr. Aisyah Langkawi yang berkongsi tentang ilmu kecantikan. Kan di sini kita lihat generasi kita lebih bijak dalam penjagaan diri, mengetahui baik buruk sesuatu produk. Seterusnya kita melihat contoh influencer Kowiyaro yang mengimarahkan Al-Quran menggunakan cara kuis spontan berkonsepkan keagamaan. Maka lahirlah generasi yang sentiasa membaca Al-Quran dalam kalangan belia walaupun ia tidak semudah yang kita sangkakan tetapi tidak mustahil. Dan seterusnya kita melihat influencer MC Plus yang memberikan tips-tips ataupun cara menjawab subjek-subjek SPM. Ya, sambil belajar. Dan di sini kita dapat melihat TikTok juga adalah satu platform sambil belajar, sambil ber-TikTok dan sambil belajar. Kan? Jadi di sini kita lihat dalam surah Ali Imran ayat 18 bermaksud kerana semua ilmu datangnya dari Allah. Yani umat Islam wajib menuntut ilmu, bahkan sifat merantau atau rendah ataupun rehlah ilmiah merupakan sunnah al-ulama dalam menghasilkan ilmu. Isi yang keempat merupakan medium keusahawanan digital. Berniaga adalah salah satu pekerjaan yang mulia dalam Islam. Bukan semata-mata terletak pada jenis pekerjaan, tetapi pada usaha dan kesungguhan yang ingin dilakukan oleh seseorang. Petikan daripada surah Al-Jumu'ah ayat 62 bermaksud, kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini untuk melakukan hal masing-masing. Dalam platform TikTok juga boleh menghasilkan video pendek untuk memulakan perniagaan kecil-kecilan.
Sebagai contoh, Umi Ashikin Azhar mengusahakan acah ikan masin dan Seladar mengusahakan ternakan lembu. Kesimpulannya, penggunaan TikTok dalam isu-isu agama dapat disampaikan dengan mudah, menarik, kreatif dan sesuai dengan peredaran zaman di samping menjadi sumber rujukan kepada anak muda. Tepuk dada, tanya diri, adakah anda menggunakan TikTok dengan sebaiknya?